Biasa kita tengok hero yang jadi superhero. Kali ini penjahat pula jadi superhero. Jom. What's up guys? Semoga kita semua terhindar dari wabak COVID yang melanda dunia masa kini. Okey, amin. Aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review movie yang bertajuk The Suicide Squad 2. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe, like, komen serta share pendapat korang tentang movie ni, okey? Jomlah guys, kita terus ke ringkasan cerita. The Suicide Squad 2 merupakan filem berdasarkan watak-watak jahat dalam komik DC bergenre action, adventure dan komedi yang diarahkan dan ditulis oleh James Gunn. Filem ini bermula dengan pihak kerajaan mengirim tim penjahat paling berbahaya di dunia ini yang dipanggil Suicide Squad untuk sebuah misi. Tim yang terdiri daripada Bloodsport lakonan Idris Elba, Harley Quinn lakonan Margot Robbie, Peacemaker lakonan John Cena, Conor Rigg lakonan John Kahneman dan banyak lagi watak-watak jahat lain dalam komik DC yang dihantar ke Pulau Calomatis yang terpencil dan dipenuhi dengan musuh. Berbekalkan senjata berteknologi tinggi dan kekuatan masing-masing, mereka memulakan perjalanan melalui hutan berbahaya tersebut dengan misi menghancurkan sebuah makmal era Nazi yang mengadakan eksperimen rahsia dikenali sebagai Project Starfish, iaitu projek yang mengundang bahaya kepada dunia. Jomlah guys, kita layan dulu apa yang best dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, cerita unsur ganas dalam elemen komedi. Mungkin ada setengah orang tak boleh menonton filem ganas yang ekstrim, gore ataupun darah merata-rata. Dalam filem ini, unsur ganas tersebut disampaikan dengan cara yang menghiburkan, menjadikan kita sebagai penonton tidak terlalu tegang dengan scene tersebut, ditambah dengan soundtrack yang gila-gila kena dengan elemen komedi yang nak disampaikan. Kalau korang minat type filem Guardian of Galaxy, korang fahamlah apa yang aku maksudkan. Sebab pengarahnya adalah dari orang yang sama. Dan yang paling aku suka dalam filem ni, dia tidak bias dalam menentukan siapa watak yang perlu kekal, cepat atau lambat. Tidak seperti kebanyakan filem-filem superhero yang lain. So get ready lah sama ada watak-watak yang korang minat ada dikekalkan ataupun tidak. Okey? Yang kedua, lakonan mantap daripada para pelakon. Pada aku, hampir ke semua peranan memainkan watak masing-masing dengan baik dalam filem ini. Pengarah James Gunn bijak dalam memberikan penonton feel terhadap beberapa karakter walaupun dalam beberapa minit. Tidak seperti kebanyakan pengarah lain memerlukan banyak masa untuk build up dia punya karakter. Sebenarnya ada banyak watak yang best dalam filem ini, cuma aku nak list 3 saja. 3 watak yang aku suka dalam filem ini dan nak highlight adalah yang pertama, Bloodsport lakonan daripada Idris Elba. Pada aku, dia memang terbaik dalam filem ini. Yelah, pelakon senior kan, memang kita akan tahulah lakonan mantap dan memukau. Yang kedua, Ratcatcher lakonan Daniela Melchior. Watak dia ni baik sebenarnya tau, tapi ada dalam tim jahat. Nampak macam lemah tetapi memiliki keistimewaan tersendiri. Yang ketiga, watak Polka Dot Man yang dilakonkan oleh David Dalmatian. Watak dia ni unik, pelik, nampak lemah tetapi power guys. Okay? Ratcatcher dan Polka Dot Man ni aku tak pernah dengar langsung wujud dalam komik DC. Tapi baguslah sebab filem ini mengangkat banyak watak-watak lain yang kita tak familiar jadi familiar. Selain itu, banyak juga karakter lain diwujudkan dalam movie kedua ni selain yang telah kita kenali dalam filem Suicide Squad yang pertama. Yang ketiga, kreativiti dalam penyampaian cerita. Menariknya dalam filem ini, kita akan disajikan dengan penyampaian yang kreatif, partikular yang warna-warni, penggunaan penerangan babak ringkas tetapi menarik, penyampaian secara kreatif dicampur dengan action, dicampur lagi dengan komedi, dicampur lagi dengan muzik yang best, menjadikan filem ini ada nilai tersendiri. Aku bagi extra marks lah untuk bahagian kreativiti dia, okey? Jom guys, kita layan pula apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam filem ni, okey? Jom.
Yang pertama, climax dia kurang menarik. Ending filem ini bukanlah tak best atau buruk, tetapi ianya agak kurang rasional, terutamanya semasa melawan Starfish. Aku tak nak bagi tahulah Starfish tu dengan detail, takut spoiler pula kan. Tapi cara mereka nak hapuskan benda tu macam kurang sikit lah pada aku. Aku tahu mungkin pengarah nak elak daripada membunuh dengan menggunakan letupan ataupun senjata api seperti kebiasaan filem lain, tapi cara yang digunakan untuk filem ini pun pada aku kurang real. Mata boleh tembus dengan lembing, tapi tidak dengan senjata canggih. Tikus menyelam, agak-agak lah. Biasa orang rendam tikus dalam perangkap pun tikus tu dah kalut, betul tak? Ini pula berenang sambil menyelam. Unsur komedi pun pada aku ada batas jugalah, okey? Yang kedua, pacing yang kurang cantik. Aku tak nak sentuh bab logik dalam filem ni, okey? Memang kebiasaan filem komik superhero ni ada mengarut dia lah, okey? Dan lagi satu sebab aku tak baca komik, so aku tak tahu sangat detail pasal watak dia orang. Yang aku nak bagi tahu hanya dalam aspek jalan cerita. Ada beberapa scene yang dalam filem ini pacing dia agak longgar dan tak real. Antaranya scene dalam hutan, scene imbas keadaan sebelum, scene semasa kena tangkap, dan ada beberapa lagi scene tetapi ia bukanlah kategori yang buruk. Okey? Kalau orang perasan, nampaklah. Kalau tak perasan pun just enjoy je, okey? Jom guys tengok berapa aku nak rate untuk filem ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Kalau korang suka filem yang ganas, gore, action, komedi, gila-gila, ada mengarut sikit, filem ni memang sesuai untuk korang, okay? Dan aku suggest juga untuk korang tengok filem ni. Anyway, thank you guys kerana sudi menonton review aku. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang movie ni, okay? Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Zas!